ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد. Tahun sekali kita mengatakan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini walaupun kita mula agak lewat. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ini tajuk kita sebenarnya ialah Islam di antara ketelitian dan keluasan. Kuliah kita malam ini ataupun tazkirah kita malam ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Pertama, kita melihat bagaimana Islam mementingkan ketepatan maklumat, macam mana ketelitian diberikan untuk kita menerima sesuatu maklumat sebagai dasar hukum. Dan yang kedua, kita akan melihat salah satu aspek hukum itu sendiri. Hukum Islam ni banyak aspeknya. Malam ni kita akan lihat salah satu aspek yang bagi saya rasa merupakan salah satu approach dakwah terutama pada masa sekarang ini yang diperlukan sangat. Dan sebenarnya aspek yang pertama, bahagian yang pertama tazkirah kita juga ada kaitan dengan approach dakwah terutama kepada golongan-golongan cerdik pandai sekarang ini. Ramai golongan profesional, golongan cerdik pandai yang semakin minat pada Islam. Jadi perkara ini juga penting dalam kita menyampaikan berkenaan dengan Islam kepada orang Islam sendiri atau juga kepada orang bukan Islam. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang selalu ikut majlis kita di sini, saya selalu sebut dari awal lagi kita sebut berkenaan dengan disiplin ilmu dalam Islam. Bila kita membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan agama, syariat, dia ada satu disiplin dia. Dan kita mesti ikut disiplin itu. Dan kalau tuan-tuan dan puan lihat kitab-kitab oleh para ulama muktabar, dia mementingkan disiplin itu. Disiplin itu dia berpangkal daripada ayat di dalam Al-Quran Al-Karim di mana Allah Subhanahu wa taala bila dia mengingatkan orang-orang yang beriman, dia kata ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'id. Okey. Dia minta kita supaya taat pada Allah dan Rasul. Dan banyak ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satu ayat lagi kita baca di dalam surah An-Nisa dalam ayat 40 lebih. Allah Subhanahu wa taala bila dia menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dia minta kita ni supaya taat kepada Allah. Kemudian taat kepada siapa? Taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, kemudian taat kepada ulul amr, golongan yang diberi kuasa di kalangan kamu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah bila dia hurai ayat itu, pertama kita ni taat pada Allah, kedua kepada Rasulullah SAW, dan ketiga kepada orang yang diberi kuasa. Apa maksud diberi kuasa di situ? Jadi kita tengok di sini. Disiplin yang kita maksudkan tadi ialah bila kita membicarakan berkenaan dengan Islam ini, pertama kita mestilah dasarkan perbahasan kita, hujah kita kepada Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dasarkan kepada hadis, perkara yang akan kita bincangkan nanti. Yang ketiga, kita dasarkan kepada selepas hadis apa yang menjadi sandaran kita. Kata-kata para sahabat yang menerangkan berkenaan dengan Quran dan hadis, kerana Quran diturunkan pada Nabi
pada zaman itu siapa yang ada bersama dengan Nabi? Para sahabat Nabi SAW. Mereka lebih tahu kerana di zaman mereka dah berlaku asbab nuzul, sebab-sebab turun ayat. Mereka lebih tahu, lebih mahir berkenaan dengan konteks sesuatu ayat itu diturunkan semasa zaman Nabi SAW. Kemudian kita lihat kepada para ulama muhtabar, di established scholars in Islam. Saya dalam khutbah kemarin saya kerap beberapa kali sebut the established scholars of Islam. Sebab the established scholars of Islam ni pun kita nak kena ada definisi dia untuk kita faham bahawa the established scholars of Islam ni bukan semua. Bila kita tengok dia tu ada serban sikit, ada jubah, janggut panjang, kita kata dia established scholars of Islam. Established scholars of Islam ada definisi dia. Yang mungkin kita akan sentuh sedikit nanti. Now, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut berkenaan dengan ketelitian maklumat ini, kita di sini selalu saya sebut satu ayat di dalam surah Al-Hujurat. Kalau tuan-tuan ikut kuliah tafsir yang MSc UQ ada kan pada hari Jumaat malam, sekarang ini sedang ditafsirkan ayat-ayat surah Al-Hujurat. Di tengah-tengah surah Al-Hujurat ni ayat 9, Allah Subhanahu wa taala dia bagi kita satu panduan untuk kita ni berkenaan dengan maklumat. Terima maklumat ini ada panduan di dalam Al-Quran. Saya selalu sebut ayat itu di sini. Ayat itu merupakan salah satu dasar para ulama hadis bila membicarakan berkenaan dengan hadis Nabi SAW, dia akan dasarkan ayat itu sebagai salah satu hujjah di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan kajian hadis. Kalau siapa ingat ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila ada orang fasik menyampaikan berita kepada kamu, fatabayyanu, teliti. Dalam ayat itu walaupun ringkas, tapi para ulama hadis daripada ayat itulah timbul satu sains yang agama lain tak ada, dalam Islam saja ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiq, bila ada orang fasik, binaba'in, menyampaikan berita pada kamu, fatabayyan, maknanya dari situ bila ada orang fasik nak kena tahu orang tu fasik atau tidak. Satu. Kan? Satu lagi, binaba'in, berita yang dia bawa. Boleh nampak ada dua benda di situ. Satu, siapa bawa. Satu lagi, apa yang dia bawa. Itu di dalam hadis kita panggil, siapa bawa kita panggil sanad. Sanad. Nanti kita tengok apa maksud sanad. Apa yang dia bawa kita panggil matan. Apa yang dia bawa, siapa yang bawa sanad, apa yang dia bawa matan. Okey, sanad nanti kita tengok, dan matan nanti kita terangkan apa maksud matan. Nah, itu asas. Siapa kita orang beriman, bila kita terima satu-satu berita, tengok siapa yang bawa dan tengok apa berita yang dibawa, kaji berita yang dibawa, betul atau tidak. Dan di dalam Al-Quran juga kita baca di dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr surah nombor 15. Surah nombor 15 ayat 9. Ayat 9 contohnya. Ayat ini selalu orang baca. Di mana Allah Subhanahu wa taala bila dia rujuk pada kitab dia sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizin. Wa inna lahu lahafizun. Lahafizin maksudnya lahafizun. Apa maksudnya? Inna nahnu, sesungguhnya kami, bukan kita lah. Siapa dia kami di situ? Inna nahnu di situ ialah nahnu, kami di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut itu kan sebab apa Allah guna perkataan kami dalam Quran merujuk pada diri dia. Kadang-kadang dia guna aku. Kerapnya dia guna kami. Itu kita sebut. Saya tak ulang lagi lah.
Siapa nak